Waalaikumsalam, 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 waalaikumsalam kepada yang memberi salam. No. Jadi hari ni saya bukanlah nak kecam orang, nak hina orang dok, tuan no. Kita ni kadang-kadang kita nak fikir juga, kita duk kecam-kecam ni diri ni kita siapa, kan? Kadang kita pun hina lemah juga. Kan, jadi cuma hari ni saya nak bercakap sikit saja, bukan nak bercakap banyak. Tak tahulah kalau sikit ni jadi panjang, terpaksalah panjang pun kan. Jadi hari ni insya-Allah tuan-tuan, saya nak bercakap tentang isu semasa ni, isu yang hangat selalu. Kita tak habis-habis dengan isu tuan-tuan. Masalah PKP hari ni kan, hari ni masalah di bulan Ramadan, bermacam-macam isu yang berlaku, dan hari ni kita jadi macam serabut, no. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Insya-Allah tuan-tuan, apa sekalipun insya-Allah saya akan bercakap. Saya akan bercakap demi untuk umat Islam Melayu, bangsa kita, bangsa Melayu dan tanah air kita tuan-tuan. Saya kena bercakap juga, walaupun ikut hati ni memang tak mau bercakap. Tak apalah, orang nak dengar pun tak apa, orang tak mau dengar pun tak apa. Saya nak bercakap juga kan. Saya sebab apa? Kita umat Islam, kita orang Melayu, walaupun saya berketurunan Melayu, bercampur darah dengan orang panggil mamak, jadi kita ada semangat Melayu, no. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, hari ni saya nak bercakap sikit tentang isu Jekyll ni. Pertama sekali saya nak beritahu kepada pihak Jekyll tentang kenyataan adik kepada syarikat tu. Saya rasa itu adalah satu perbuatan yang biadab. Minta maaf saya cakap, perbuatan yang biadab, yang agak mengecewakan bagi orang-orang Melayu, no? Bagi saya itu satu perkataan yang biadab, seolah-olah orang Melayu ni, minta maaf cakap, bodoh lah kan. Jadi macam ni lah Tuan Jekyll kan. Apa kata, tak payahlah pengusaha Jekyll buat video macam tu. Kita nak orang yang bercakap buat video, mohon maaf secara terbuka kepada semua rakyat. Macam mana tuan-tuan Jekyll, macam mana Jekyll duk buat hari-hari, promote sana, promote baju ni, promote ni, boleh tak buat hari-hari minta maaf kepada orang Melayu. Ingat wahai Jekyll, keuntungan, kekayaan yang kamu perolehi selama ini adalah hasil daripada orang Melayu yang bantu kamu. Orang Melayu yang bantu kamu selama ni, daripada kamu sikit, kamu kecil sampai kamu besar, dan sampai kamu jadi gudang, hari ni adalah pengorbanan ataupun supportan, apa panggil apa? Support daripada orang Melayu sendiri. Orang Melayu yang banyak selalu orang panggil apa? Support kepada syarikat kamu sendiri. Tetapi hari ni, sampai hari ni kamu boleh mengatakan satu perkataan macam tu, bagi saya adalah cukup-cukup biadab dan cukup-cukup tidak menghormati pada bulan Ramadan dan juga kepada orang Melayu kan. Patutlah kamu campur buat satu live, bukan kamu pengusaha, adik kamu yang bercakap tu, tolong buat live cakap, minta maaf, dan buat satu iklan hari-hari, minta maaf kepada semua orang Melayu. Tak boleh kan macam tu? Janganlah kamu rasa diri kamu hebat bila kamu kaya-kaya. Ingat, kamu kaya-kaya pun, kalau bukan orang Melayu yang support kamu, kamu tidak akan naik. Ini nasihat kepada saya. Jadi, dan juga saya haraplah kepada pihak Jekyll, hari ni dah bila berlaku ni, ada dia hikmah dia. Bila hari ni ada hikmah dia, baru kita nampak tuan-tuan. Sebenarnya syarikat Jekyll ni dah lama. Sepatut ini saya bercakap atas orang kata apa, atas orang panggil pendapat saya lah. Sepatutnya pihak Jekyll boleh menawarkan harga-harga yang lebih murah daripada kedai-kedai kain yang lain, no? Kan? Boleh lagi harga murah daripada kedai-kedai kain yang lain, tetapi harga Jekyll agak tinggi, no? Kecuali ada promosi-promosi. Itu pun kadang-kadang kain bukan yang kain sebaik-baik kualiti. Ini yang kita dapat daripada feedback pelanggan-pelanggan. Jadi apalah salahnya kamu sebagai satu gedung yang besar, yang hebat, dah kamu untung segala-gala untung, anak-anak kamu hidup segala mewah, tak bolehkah kamu buat lebih murah daripada kedai-kedai yang lain? Kadang-kadang tuan-tuan, minta maaf saya bercakap tuan-tuan, minta maaf saya bercakap kan. Kadang-kadang kita pergi beli kedai-kedai dekat kain-kain yang kedai-kedai kecil ni lebih harga murah dan lebih kualiti daripada Jekyll ni. Tak tahulah orang yang syok pergi beli Jekyll ni sebab apa. Dia orang ambil artis-artis, buat promosi-promosi, konon-kononnya jenama mereka cantik, tapi hakikat dia sama tuan-tuan. Saya minta orang Melayu, bangsa kita, jangan mudah tertipu, no? Dan kita kena ajak syarikat Jekyll hari ni supaya
Pertama sekali minta maaf secara terbuka. Kita tak mau abang dia, kita nak adik dia bercakap. Cakap elok-elok. Cakap elok-elok, tunjuk elok-elok, cara sopan, minta ampun, minta maaf kepada orang Melayu. Jangan kamu ikut suka kamu bercakap. Sebab tu bila kita nak bercakap, fikir dulu elok-elok. Fikir elok-elok. Jadi saya haraplah tuan-tuan, bijaklah. Hari ni kita bukan nak kecam, kita nak maki, tak, kita tak mau maki, tapi tolong pihak Jekyll, rakyat dah makin marah. Orang Melayu, orang Islam dah makin marah kepada syarikat kamu. Jadi kalau kamu nak rasa kamu punya syarikat boleh tutup macam tu, buatlah ikut suka kamu. Dan saya harap orang Melayu juga beri tekanan, beri desakan supaya mereka ni boleh tunduk kepada orang Melayu. Dan juga inilah nasihat saya kepada pihak Jekyll, kamu sebolehnya, kamu ni satu gedung yang besar, gedung yang besar, harga kamu ni patut murah daripada kedai-kedai lain. Kita ni tuan-tuan, saya bagi tahu tuan, saya tak bisa masuk Jekyll ni tuan-tuan. Habis kuat saya masuk Nagoya ataupun saya pergi kedai-kedai yang kecil-kecil ni tuan-tuan, harga dia lebih murah daripada Jekyll tu. Kualiti dia pun lagi bagus. Sepatutnya kamu dah untung berbilion-bilion, sepatutnya harga kamu lebih murah. Dan bila harga kamu lebih murah, lagi ramai orang pergi beli kedai kamu. Tetapi hari ni kamu dah lah untung, kamu nak untung lagi. Ini hakikat dia tuan-tuan. Ini hakikat dia tuan-tuan, yang terjadi hari ni. Nama saja Jekyll, harga pun tiba naik atas. Kita ni nak menego cara orang Islam, jangan kita menego cara Yahudi. Yahudi macam tu. Satu benda ni dia boleh makan kat orang tu, dia akan makan sampai orang tu teruk. Ni bukan saya nak kata samanya Jekyll dengan Yahudi, tak. Ni saya bagi perbandingan. Jadi itu sahaja untuk saya kepada Jekyll. Tolong buat live kepada adik yang cakap tu, Melayu tak reti apa SOP tu. Kamu kena buat live, bukan abang kamu. Bukan abang kamu kena wakil kamu. Awak kamu besar sangat, hebat sangat. Kamu besar sangat. Saya malas nak marah ni. Pakai guni ni kira tak mau nak marah lah, tapi dia jadi hangat juga. Sebab apa? Dia bila bercakap tentang hai orang Melayu ni, saya jadi panas. Tapi insyaAllah, astagfirullahalazim, astagfirullah, ya Allah, aku lemah, ya Allah, aku bagi kesebaran aku, ya Allah. Jadi saya harap kepada adik yang bercakap tu, nama apa entahlah, saya pun tak tahu lah nama. Malas nak orang tak apa, nak hafal nama-nama mereka ni. Awak kena buat satu video live, biar orang nak kecam ke apa, tak kecam ke, minta maaf bagi elok-elok. Minta maaf bagi elok-elok. Jangan ingat kami ni sebagai pencacai tulis satu, minta maaf, hebat sangat kamu. Lepas tu kamu suruh abang kamu pula buat live, mewakili kamu, kamu hebat sangat ke? Jadi saya haraplah, dan juga saya harap kepada orang Melayu kita, tolong iklankan mana-mana kedai yang lebih baik orang Melayu kita ke, mana-mana kedai yang boleh lebih murah, yang boleh kita dapat kualiti, tolong iklankan hari ni. Hari ni dah waktu kita sampai dah. Bila orang buat khianat kita macam ni, bila orang terlalu biadab macam ni, kita kena ajak. Orang yang biadab kita kena ajak sampai mereka boleh berfikir. Sebab apa? Hari ni mereka dah hidup terlampau tinggi. Kita tak kata tuan-tuan, Jekyll, pengusaha Jekyll ni ada yang baik. Pengusaha Jekyll ni baik. Dia buat bantuan sana, dia pergi hantar. Kita tengok. Rakyat tengok. Kami tengok, ya betul itu satu orang kata apa, kamu buat untuk kebaikan lah. Beri sedekah apa semua tu, ya bagus. Tetapi dalam masa sama, janganlah kamu terlampau bongkok dan takabur. Bila kamu rasa kamu tinggi, Allah Ta'ala boleh jatuhkan kamu dengan sekelip mata sahaja. Ini saya punya nasihat lah. Kalau tak baik pun tak apa, tak mau ikut pun tak apa. Tetapi saya nasihat ni untuk kebaikan syarikat kamu sendiri. Kalau kamu rasa kamu nak duduk dalam Malaysia ni, kamu nak duduk, nak berniaga, nak berurusan dengan orang Melayu, kamu kena tunduk dengan orang Melayu. Sebab apa? Orang Melayu dah cukup-cukup tunduk, support kedai-kedai kamu. Tapi hari ni kamu bercakap dengan riak dan takabur, terlampau biadab, tinggi sangat. Jadi kamu kena merendah diri. Ini yang kita yang kita kena ajak syarikat Jekyll. Saya minta kepada pengusaha Jekyll, suruh adik kamu sendiri buat live. Biar pi apa orang nak kata. Kata biasalah. Terlajak perahu boleh patah balik, terlajak boot boleh pusing balik. Terlajak kata binasa. Ini saya bagi tahu tuan-tuan. Jadi kedua pula tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Kita juga jangan termakan orang Melayu sendiri.
Ni bangsa saya sendiri, orang Melayu yang saya sayangi. Jangan pula kita terlampau makan dengan fitnah. Ada juga golongan, sedikit golongan daripada RBA ni, Red Bin Army ni tuan-tuan. Kerja mereka hari ni adalah membuat isu-isu propaganda supaya kita lebih hangat. Dan bila kita ni memang kita marah, kita hangat, kita akan mengeluarkan percakapan-percakapan yang tidak baik. Kita akan maki hamun tuan-tuan. Tak perlu maki hamun tuan-tuan. Kalau kita setakat kita nak tulis, okey, boykot lah kedai ni, memang tak guna ke apa, cukup. Jangan kita maki terlampau sampai mengkinzirkan lah. Macam-macam saya tengok kan. Jadi hati-hati. Hari ni bulan puasa tuan-tuan. Hari ni saya beritahu tuan-tuan, tengok ni macam ni tuan-tuan, tengok ni RBA masuk banyak ni tuan-tuan, mereka akan gunakan fake account. Mereka akan gunakan fake account dan mereka akan cuba mengelirukan orang Islam, menghancurkan Melayu tu. Jadi tuan-tuan kena faham, apabila hari ni tuan-tuan, zaman teknologi tuan-tuan, mereka akan buat kerja hari-hari tuan-tuan. Mereka supaya orang Melayu ni berpecah belah. Dengan komen-komen yang depa yang kita tengok ni, boleh kita rasakan sakit hati kita tuan-tuan. Jadi saya harap juga kepada kita sendiri, ni saya sendiri tuan-tuan sendirilah saya nasihat, tolong hati-hati kepada golongan fake account yang cuba buat propaganda, cuba merosakkan Melayu dari dalaman. Ini yang cukup paling bahaya tuan-tuan. Ini yang paling bahaya tuan-tuan. Saya harap kita semua lebih alert lah. Kita lebih alert. Bab isu perempuan tu nama apa dah, Fizah ke apa nama, saya pun tak tahu. Yang dia kata tu tak apa tuan-tuan, bukan kata tak apa, memang kita marah. Percakapan dia tu cukup dahsyat. Tapi tak apa, sebab dia kata ini fake account, dia kena godam ke apa, tak apa. Kita tunggu pihak berkuasa. Sebab dia pun ada buat laporan polis. Kita suruh MC kan, buat kerja kan, dapatkan betul adakah ia digodam ataupun memang disengajakan buat benda-benda macam ni. Yang tu kita serahkan kepada pihak polis. Cukuplah tuan-tuan, dia buat kerja, dia marah ni, tuan-tuan pula janganlah pergi maki sampai anak bini dia, hak lelaki dia, hak semua sekali tuan-tuan raib habis semua rabut. Tak boleh tuan-tuan. Kita pun, sebab kita ni Islam, kena ada satu maruah tuan-tuan. Bila kita nak hormat maruah kita, kita juga kena hormat maruah orang lain. Yang salah tetap salah tuan-tuan. Tapi janganlah kita berlebih-lebihan dalam kita marah orang sampai kita kaitkan anak isteri dia, kita kaitkan suami dia yang tak bersalah. Kan? Yang kita marah, kita boleh marah. Ya, bukan kata Islam kata tak boleh marah langsung. Boleh marah dengan benda kemungkaran. Tetapi kita kena ada panduan untuk kita marah. Jadi yang tu yang terbaik lah saya rasa kepada orang Melayu kita. Janganlah kita sama lewa dengan mereka tuan-tuan. Orang Melayu kita ni ada adat kita, ada resam kita, Bani Melayu. Jadi kita tunjukkanlah resam kita, adat kita, supaya mereka ni mungkin tak tahulah Melayu ke apa ke, kita pun tak tahu bangsa mana, saya pun tak tahu. Jadi mereka akan rasa malu dengan sikap kita ni tuan-tuan. Orang Melayu lemah lembut, tapi jangan lembut hampa jangan pijak kepala. Yang tu saya bagi tahu. Baik, saya bukan nak buat live panjang-panjang. Ini nasihat saya lah. Terpulanglah kepada tuan-tuan ataupun pihak JK nak dengar, tak mau dengar. Kalau tak mau dengar pun ikut sukalah. Okey, yang kedua tuan-tuan, saya nak terangkan sikit masalah isu Allahumma salli ala Muhammad, isu pemandu mabuk. Saya harap kepada kerajaan tolonglah. Kita dah banyak kali dah, saya biasa buat banyak kali kes tentang isu mabuk ni. Pemandu mabuk yang boleh meragut nyawa orang lain yang tidak bersalah. Hari ni dah meragut seorang nyawa wira kita tuan-tuan. Polis di Raja Malaysia hari ni. Memanglah ajal maut tu di tangan Allah. Memanglah ajal maut tu di tangan Tuhan. Tetapi tuan-tuan, benda-benda yang macam ni boleh merosakkan kita, boleh mendatangkan kecelakaan, boleh mendatangkan maut kepada orang lain. Saya harap pihak kerajaan tolong. Saya harap pihak kerajaan tolong pantau balik akta pemandu mabuk ni. Kalau boleh saya harap kuatkan kuasa. Dahulu tuan-tuan, kerajaan yang lalu ni ada, dulu kamu adalah pembangkang. Sekarang kamu jadi kerajaan. Jangan duk bagi alasan-alasan yang bodoh yang rakyat tak boleh terima. Tolong stop alasan-alasan yang bodoh. Jangan ulang sikap macam kerajaan dulu. Buat kerja. Jangan cakap saja banyak lagu tu dulu kita tak mau dengar. Kita nak hari ni masalah isu pemandu mabuk ni, cuba tengok akta balik. Kaji semula akta balik supaya akta kepada hukuman kepada pemandu-pemandu mabuk ni akan ditingkatkan ataupun dikeraskan lagi. Jangan hanya banyak denda-denda semua kita tak mau dengar. Sebab benda ni boleh menyebabkan nyawa orang yang tak bersalah. Jadi saya harap tuan-tuan share video ni
mungkin benda ni akan sampai kepada menteri-menteri kita supaya mereka boleh kaji balik akta pemandu mabuk. Bukan hanya banyak 1,000 2,000 lepas ikut suka. Tak boleh. Kalau macam tu, tak usah bagi minum terus. Bila mabuk jangan bawa kereta. Buat macam tu. Dia duduk tengok, duduk main kes dah lebih kuih teruk lah ni. Kan? Jadi saya pun bukan kita nak cakap pandai. Ini nasihat saja tuan-tuan. Kita tak boleh nak cakap apa-apa. Sebab apa? Kita ni sebagai rakyat, rakyat marhain saja tuan-tuan. Jadi kita rakyat marhain, kita yang ni, kita boleh suarakan pendapat kita. Kita harap pihak kerajaan tolong buat, gubal akta tu balik. Tengok kaji semula akta tu, lebih keras kepada hukuman pemandu-pemandu mabuk. Apa yang terjadi hari ni, kita rasa sedih. Seorang wira kita PDRM meninggal di tempat kejadian akibat pemandu mabuk yang tidak bertanggungjawab. Jadi yang ini kita rasa kita tak boleh buat main-main tuan-tuan. Sebagai orang Malaysia, dan saya begitu yakin kepada seluruh kaum lah tuan-tuan. Kaum Cina, kaum India pun tidak setuju tuan-tuan dengan hari ni apa yang terjadi. Kita tidak menghalang mereka untuk mereka mabuk ini sebab dalam agama mereka boleh. Tetapi kita tak mau benda ini boleh menyelibatkan ataupun membahayakan nyawa-nyawa orang lain juga. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan, ya, tuan-tuan kena faham juga RBA ni depa akan buat kerja hari-hari. Mereka akan createkan fake account. Jadi kita haraplah kepada menteri multimedia ni pun tolong tengok balik ataupun buat Facebook ni hanya seorang boleh 2 Facebook ataupun 3 Facebook saja. Itu pun dia kena daftar dengan betul-betul. Bila dia apa buat tak betul, benda ni kita boleh detect. Sebab apa hari ni bila terlalu bebas tuan-tuan, orang boleh buat fake account untuk kita, orang boleh buat macam ni, orang boleh buat macam ni untuk supaya merosakkan perpaduan kaum terutamanya, merosakkan boleh merosakkan sama kita tuan-tuan. Mahaki hamu, maki lawan pi, boleh jadi pergaduhan yang besar. Jadi saya harap juga yang benda ini kerajaan tolong pantau balik. Ya, bab biru ni saya dah bisa hentam dah. Kita nak cakap apa tuan-tuan? Kita nak cakap hentam. Kalau ahli keluarga sendiri tak pantau anak-anak mereka, kita nak cakap apa? Kita ni boleh cakap je lah. Bila kita cakap orang nanti kecam kita. Sepatutnya macam benda-benda macam tu dalam biru lah apa, menari golek-golek bulan puasa ni, mak ayah tolonglah pantau sama. Bulan puasa ni saya tak tahulah, saya pun tak tengok dah. Sebab saya biasa delete dah sekali. Saya tengok serabut sangat. Saya delete lah, saya tak tahulah bulan puasa ni ada tak lagi menari-menari tu golek-golek semua ni. Tolong pantau Ustaz. Bukan kita saja nak bercakap, bukan kerajaan sahaja nak kena buat kerja. Kalau kita duk buat tak tahu, kan? Semua kerajaan tak boleh lah. Kita pun sebagai mak ayah kena pantau. Jangan harap kepada semua kerajaan nak kena buat, Jadi insya-Allah yang tu lah. InsyaAllah lah kot tuan-tuan. Saya ingat saya sudah lah kat ni. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bercakap ni, kan, kita harap pihak JK dengarlah suara kita. Dengarlah suara kita. Bukan kita nak kebulok sangat, tapi kamu dah biadab. Kerana kamu kena ikut cara lah. Kamu dah biadab, kamu kena ikut cara. Seperti mana kamu boleh iklankan hari-hari, belilah baju ni 20%, 30% diskaun. Hari-hari kamu bubuh satu tag, kami mohon maaf kepada orang-orang Melayu terhadap perkataan-perkataan kami yang agak biadab. Buat pilah macam mana pun, iklankan hari-hari minta maaf kepada orang Melayu sampai orang Melayu boleh terima balik. Terpulang itu kepada orang Melayu sendiri. Sampai kita rasa boleh maafkan. Tetapi ingat, lepas ni jangan jadi kali kedua. Bila jadi kali kedua, saya rasa kamu boleh bungkus lah kamu punya syarikat. Baik, insyaAllah saya pun rasa cakap ni tuan-tuan, saya rasa cukup lah. Kita janganlah kita bermaki-maki hamun di bulan-bulan puasa ni tuan-tuan. Kita jagalah akhlak tuan-tuan. Bila kita, walaupun kita tak bercakap tuan-tuan, tangan-tangan kita yang maki hamun sama juga tuan-tuan. Jagalah tuan-tuan, janganlah kita maki-maki hamun. Allah Ta'ala sedang melihat kita. Apa yang kita tulis Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita duk hantam orang tu Allah Ta'ala tahu. Jadi kita tolong, jangan kerana tangan kita, badan kita binasa, ahli keluarga kita binasa. Yang tu saya minta tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan. Jangan nak jadi RBA sangat. Orang Melayu kita pun ada yang jadi RBA. Bangsa mana? Bangsa semua bangsa ada RBA ni. Jadi ingat, satu saya nak pesan kepada orang Melayu yang jadi RBA, ingat, kamu guna fake account, memang kamu rasa kamu hebat. Kamu tak rasa apa sebab kamu fake account. Kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Pertama, kamu sedang menipu diri kamu sendiri. Kamu hentam orang ni, kamu hentam orang ni, kan? Tapi ingat, Allah Ta'ala tu maha melihat. Melihat tangan-tangan kamu yang sedang tulis. InsyaAllah, mungkin tak di dunia, di akhirat nanti kamu akan kena.
Yalah, pemandu mabuk tu memanglah kita boleh maki pun agak-agak lah tuan-tuan. No? Agak-agak jangan keterlaluan. No? Dalam Islam ni tak suka benda-benda yang melebih-lebihi. Belajar agama pun jangan melebih-lebihi. Tambah pula kalau kita nak marah orang ke apa sekalipun, jangan kita melebih-lebihi. Jadi tuan-tuan, saya harap kepada yang mana syarikat-syarikat lain-lain boleh masuk dalam page saya pun saya izinkan. Letaklah kamu punya iklan-iklan tu, tapi jangan terlampau banyak. Letak iklan-iklan yang kamu rasa kedai tu boleh murah, boleh bagi manfaat kepada orang, masyarakat, boleh letak insya-Allah, no? Baik. Tolong tuan-tuan, hari ni kita sama-sama lah tuan-tuan muhasabah diri sendiri. Saya pun kena muhasabah diri saya dan juga tuan-tuan juga, nah. Jadi kesudahan itu sahaja. Saya minta ampun, minta maaf salah silap saya, percakapan saya itu adalah kelemahan, kebodohan diri saya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.